Projek pembinaan Fasa 3 Institut Pengajian Islam dan Dakwah Sabah IBDAS kini mencapai tahap 50%. Projek memperkasa sektor pendidikan Islam di Sabah di bawah Kementerian Kerja Raya KKR dengan kos lebih RM53 juta itu dijangka siap pada Mac 2026. Kementerian Kerja Raya ingin projek on time atau ahead of time. Bukan kerja-kerja ada extension of time. Oleh itu, saya berharap agar projek ini dipantau dengan rapi oleh Jabatan Kerja Raya. Projek melibatkan pembinaan blok pentadbiran, blok akademik, dewan makan, 3 blok asrama serta kemudahan tambahan seperti parkir terbuka, gelanggang, sistem pembetongan dan menara air baru. Kita ke negeri di bawah bayu. Antara paparan, fasiliti kesihatan di zon utara Sabah dipertingkat. Laporannya bersama Rita Aloysius Malik. Teruskan, Rita. Baik, Otto. Hospital di zon utara Sabah terima peralatan moden, bukti keprihatinan kerajaan negeri terhadap kesejahteraan rakyat. 3 hospital masing-masing di Kota Marudu, Pitas dan Kudat menerima bangunan baharu dan peralatan perubatan moden termasuk CT scan dan mesin hemodialisis tambahan. Menteri Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat Dato' James Ratih berkata, inisiatif itu membolehkan lebih ramai pesakit mendapat rawatan pakar tanpa perlu ke Kota Kinabalu. Dulu rakyat di kawasan di hospital Kota Marudu, Pitas dan juga Kudati terpaksa pergi ke Kota Kinabalu untuk mendapatkan CT scan dan rawatan pakar. Tetapi hari ini dengan adanya mesin CT scan yang kita tempatkan di Hospital Kota Marudu ini telah pun memberikan satu kemudahan kepada kita di sini. Dato' James yang juga Esko Kesihatan Negeri ditemui pemberita selepas merasmikan bangunan Jabatan Radiologi dan MD-CT scanner di Hospital Kota Marudu. Hospital Kota Marudu menerima 2 unit mesin hemodialisis baharu, Kudat 4 dan Pitas 2 unit. Peralatan ini merupakan sebahagian daripada 100 unit mesin hemodialisis yang disumbangkan kerajaan negeri kepada KKM di bawah Skim Bantuan Kesihatan Sabah Maju Jaya SMJ Sabah Sejahtera. Statistik Jabatan Kesihatan Negeri menunjukkan hampir 2,000 pesakit dari 3 hospital ini perlu ke Kota Kinabalu setahun. Kampung Gana Kota Marudu mencipta kejayaan melalui projek tanaman nanas komersial. Lebih 4 juta pokok ditanam menerusi program inisiatif pendapatan rakyat IPR Kendalian Lembaga Industri Getah Sabah LIGS tersebut. Program IPR ini menjadi pemangkin ekonomi luar bandar, membuka peluang pekerjaan kepada ratusan penduduk termasuk belia. Pengurus Besar LIGS Sabdil Tanjung berkata, projek ini bukan sahaja menjana pendapatan, malah merubah taraf hidup penduduk luar bandar. Gana ini adalah satu model yang komersial. Kita melihat keberkesanan projek ini. Kaedah pelaksanaan begini merupakan satu game changer untuk kita merubah taraf hidup penduduk luar bandar. Sabdil ditemui RTM selepas menjadi tetamu Sini Ada Cerita Selamat Pagi Malaysia di studio TV RTM Sabah. Katanya peserta projek mampu memperoleh pendapatan bulanan sehingga RM2,000 bagi yang aktif. Pertumbuhan turut dilihat melalui peningkatan perniagaan kecil seperti kedai runcit dan bengkel motosikal di kampung ini. Menariknya, hasil nanas dari Kampung Gana kini berjaya menembusi pasaran antarabangsa termasuk Arab Saudi dan Dubai. Bagi menambah nilai produk, sebuah pusat pengumpulan dan pemprosesan turut dirancang untuk menghasilkan produk hiliran seperti nanas kering dan biskut nanas. Projek ini kini melibatkan 677 peserta termasuk dari kawasan lain seperti Sepitang, Kudat dan Telupit. Isu pencemaran alam sekitar di negeri ini wajar dipandang serius, khususnya melibatkan pengurusan sampah. Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri disaran bertindak bersama bagi menangani masalah berkenaan secara menyeluruh.
adalah tanggungjawab bukan hanya kerajaan persekutuan, juga kerajaan negeri untuk mengambil berat tentang environmental dengan tentang higien kawasan ini. Saya setuju kita mesti duduk dengan kerajaan negeri dengan juga mungkin dengan pihak persekutuan untuk mengadakan satu penyelesaian masa panjang. Lim ditemui pemberita selepas melawat kawasan pengumpulan sampah di Kampung Sim-Sim Sandakan. Antara langkah yang perlu diberi perhatian termasuk kerjasama proaktif dengan pihak berkuasa tempatan dalam menangani masalah berkenaan secara menyeluruh. Penduduk turut memainkan peranan memastikan kebersihan dan pengurusan sisa pepejal lebih sistematik di kawasan masing-masing. Pencemaran sampah ini di Kampung Sim-Sim terlalu serius. Kami terpaksa mengupah satu jentera. Kami mulakan inisiatif ini tahun lalu. Kami sudah nampak memang ada perbezaannya. Lim turut menyerahkan cek curah berjumlah RM50,000 masing-masing kepada Persatuan Harapan Dinamik Sabah dan Persatuan Usahawan Komputer Sandakan bagi menyokong inisiatif komuniti setempat. Program Sabah Berselawat Anjuran Sabah FM diteruskan tahun ini dengan objektif memperkukuh nilai kerohanian dan kecintaan terhadap Nabi Muhammad melalui alunan selawat dan doa. Program edisi ketiga itu berlangsung di Dewan Masyarakat Tawau. Butiran lanjut bersama wartawan Fauzia Ajak. Terima kasih. Kini saya berada di lokasi program Sabah Berselawat 2025 yang akan berlangsung esok 8 malam di Dewan Masyarakat Tawau. Jadi untuk kita memperkatakan lebih lanjut lagi berkenaan dengan program ini, kita bersama-sama dengan penerbit program Nur Hafrina Hanif. Baik, selamat datang di Tawau Hafrina. Terima kasih sudah jemput kami di sini. Baik, kita ingin mengetahui berkenaan dengan apa keistimewaan pengisian untuk program Sabah Berselawat 2025 tahun ini. Okey, untuk keistimewaan Sabah Berselawat tahun ini, setiap tahun pastinya kita akan ada seperti biasalah berselawat beramai-ramai. Tapi tahun ini ada kelainan, kita ada tambah pengacara dan juga ada artis jemputan daripada Semenanjung. Dan berkenaan dengan keunikan penerbitan program berselawat ini, apa agaknya berbanding dengan program agama lain yang diterbitkan? Okey, dia punya kelainan dia tu sebenarnya kita kumpul pelajar-pelajar tahfiz untuk ikut serta dalam program berselawat ini yang mana akan diketuai oleh artis jemputan Mereka akan berselawat bersama dengan artis jemputan kita, dan selain daripada itu juga kita adakan lagi yang terbaru untuk tahun ini iaitu pre-show nasyid sekali untuk sebelum memulakan acara sebenar Sabah Berselawat. Jadi itu sedikit sebanyak berkenaan dengan program Sabah Berselawat yang akan berlangsung di Tawau esok 8 malam Jadi kita menyeru agar warga Tawau dan juga anda yang mungkin berada di Kalabakan, Sempurna Kunak dan juga Lahadatu untuk datang beramai-ramai penuhi Dewan Masyarakat Tawau untuk kita mengimarahkan program yang penuh keberkatan ini. Sekian dari Tawau, kembali ke studio. Baik, terima kasih Fauzia. Berita selanjutnya. Membangun dengan lanskap kehidupan mampan, pembangunan komprehensif, dinamik dan berdaya saing menjadi harapan penduduk di daerah Beluran, Sabah terhadap aspirasi Pelan Pembangunan 2025-2035. Wartawan Saleh Jikri ada butirannya. Saya berharap selepas ini akan ada lagi pihak-pihak yang membuka mata dan memberi perhatian yang lebih kepada industri pelancongan di Beluran khususnya, dan mungkin kita akan dapat meningkatkan lagi infrastruktur jeti pelancongan terutama, sebab itu yang kami amat perlukan di Beluran ini. Lebih banyak peluang pekerjaan, mungkin suatu masa akan datang banyak pelabur datang ke daerah Beluran bagi membuka lebih banyak peluang pekerjaan. Selain sektor pertanian, perladangan, perikanan dan penternakan, daerah Beluran mengurak langkah berperkasa sektor pelancongan yang mempunyai potensi besar untuk dibangunkan. Pengalaman pertama saya datang ke tempat ini dan I'm amazed with the scene sini, sangat cantik, and then I hope I can go back here sometime the other days nanti. Saya amat besar sekiranya Mandagu ini
untuk sebagai satu contoh pelancongan pertama di Kampung Bukit Besi ini. Tujuan kita ini memohon kepada pihak IDS untuk menjalankan kajian pembangunan strategik daerah Buluran ini adalah untuk menyediakan satu plan yang boleh menjadi alat tuju kepada pembangunan daerah Buluran mulai pada 2025 sehingga 2035. Kerjasama strategik Institut Kajian Pembangunan IDS Sabah dan pejabat daerah Buluran serta pelbagai agensi kerajaan mahupun swasta menjadi titik permulaan ke arah mencapai aspirasi tersebut. Banyak sebenarnya potensi yang kita boleh bangunkan di Buluran ini khususnya. Cuma daripada pihak IDS, kita sedaya upayalah untuk membantu di kawasan. Kalau boleh kita mahu dia boleh diimplement, boleh dijadikan rujukan dan juga dilaksanakan dengan sebaik mungkin. Kemampanan pembangunan pastinya membuka pintu kemasukan pelabur sekaligus peluang pekerjaan dan menjana ekonomi rakyat khususnya di daerah Buluran. 10 tahun akan datang, kita akan menyaksikan daerah Buluran akan dibangunkan dengan pesat di berbagai sektor termasuk sektor pelancongan, sektor perikanan dan sektor infrastruktur yang memberi manfaat kepada seluruh rakyat daerah Buluran dan khasnya untuk negeri Sabah. Sali Cikri, RTM. Baik, sekian perkongsian dari Negeri di Bawah Bayu. Kembali bersama Otoh untuk lebih banyak perkembangan semasa dalam negara. Malaysia Madani, rakyat disantuni. Baik, terima kasih Rita langsung dari Sabah.